Cinta itu milik Tuhan. Walaupun kita tidak saling memiliki, namun akan kubawanya ke ranah abadi. Aku hanya bermenung, melewati hari-hari yang pilu. Bukan meratapi nasib, tetapi berdamai dengan waktu. Sesekali, tidak aku kesali apa yang terjadi. Cuma aku terkilan, tidak dapat memenuhi kehendaknya. Dia pergi dengan satu keinginan yang belum tertunai. Maaf Adli, kerana aku mensia-siakan permintaanmu. Adli, seorang pemuda lumpuh kedua kakinya akibat kemalangan jalan raya. Sahabat yang paling baik dan paling akrab denganku. Bersamanya aku selesa. Dia tidak pernah bercakap buruk tentang orang lain. Tidak pernah melaga-lagakan kawan-kawan untuk bermusuhan. Tetapi, dialah yang sering menjadi pendamai. Suaranya, auranya dan kata-kata yang terbit dari bibirnya adalah penyejuk hati sesiapa saja yang mendengarnya. Kami, kawan-kawan yang rapat dengannya, selalu menggelarkannya anak emak. Sebab dia memang rapat dengan ibunya. Apa sahaja kehendak dan keperluan ibunya, dia dahulukan. Memang dia sangat memuliakan ibunya daripada segala hal keduniaan. Ibu Adli, Makcik Kiah, terlantar sakit akibat strok beberapa tahun lalu. Langsung tidak boleh menguruskan diri sendiri. Jadi, pada Adli lah dia bergantung harap sepenuhnya. Kakak dan abang Adli hanya sesekali pulang menjenguk ibu mereka. Entah, aku tak pernah menyibuk bertanya tentang kakak dan abangnya. Selalunya, Adli akan kata mereka sibuk mencari rezeki, yang semuanya itu untuk kesenangan dia dan ibunya. Tapi, aku lihat, Adli juga yang bertungkus lumus bekerja di warung waktu malam dan sebelah siang bekerja di kedai membaiki alat-alat elektronik. Manakala, pada sebelah malam, setiap hujung minggu, menolong kawannya berniaga sayur dan buah-buahan di pasar malam. Adli tak ada kerja tetap. Dia pun hanya ada kelulusan SPM saja. Membatasi dia untuk mencari pekerjaan yang baik. Lagipun, Ibu Adli tidak boleh ditinggalkan sendirian terlalu lama. Jadi, dia mengambil keputusan untuk tidak menyambung pelajaran seusai tamat SPM. Dia juga tidak pergi ke sekolah mengambil keputusan SPM-nya ketika keputusan peperiksaan diumumkan. Berbanding rakan-rakan lain yang tidak sabar-sabar pergi mendapatkan keputusan, kata Adli, cemerlang atau tidak keputusan SPM-nya, ia tak akan mengubah apa-apa. Seperti orang berputus asa, aku meningkah tindakannya yang kurasakan kurang wajar. Namun akhirnya hatiku luluh mencair apabila kata-kata Adli menikam jantungku. Aina, kalau aku ambil keputusan SPM ku itu, apa yang aku boleh buat, Aina? Kalau cemerlang, tentu saja hati aku melonjak-lonjak untuk menyambung pelajaran. Aku bukanlah orangnya yang tiada matlamat, tapi kau sendiri tahu hakikat hidupku bagaimana. Lebih baik aku tidak tahu terus akan keputusan SPM ku itu, Aina. Aku menangis semahu-mahunya di hadapan Adli petang itu. Kedatanganku, selain menziarah Makcik Kiah, aku ingin meraihkan keputusan cemerlangku bersamanya. Aku tahu dia pasti merupakan salah seorang pelajar terbaik sekolah kami. Perlahan-lahan, aku menyorokkan slip keputusan SPM ku ke dalam beg semula. Namun Adli tahu tujuan kedatanganku. Aku tahu kau cemerlang, Aina. Tahniah, aku turut berbangga denganmu. Kau harus mendaki Menara Gading impianmu, Aina. Walaupun aku tak dapat pergi bersamamu, tapi doaku akan sentiasa mengiringi kemanapun langkahmu, Aina. Aku tidak dapat menahan esakanku lagi. Berderai air mata ini laju menuruni pipi. Tidak lagi ku sembunyikan sebab di dada. Aku luahkan segalanya petang itu. Adli tetap tenang berada di hadapanku, memberi kata
Sepatutnya dia yang lebih memerlukan kata-kata semangat itu. Bersama setiap cabaran yang datang, pengalaman yang pahit dan manis tak terlupakan. Dari bawah setangga ke setangga kita mendaki, kita jatuh terluka dan bangkit melangkah kembali dengan rasa percaya pada keupayaan diri. Tiada yang mustahil dihadapi. Demikian kebalnya ikatan kita, demikian eratnya jalinan rasa keyakinan diiringi doa. Begitu percintaan kita sebati dengan cita-cita merancang kehidupan hari muka. Aku gembira menyaksikan kau beroleh kejayaan dulu di kaki tangga, kini di menara. Jangan kau lupa masa silammu dan mereka yang membantu. Moga tak kau abaikan amanah dan kewajiban. Aku gembira menyaksikan kau beroleh kejayaan dulu di kaki tangga, kini di menara. Jangan kau lupa masa silammu dan mereka yang membantu. Moga tak kau abaikan amanah dan kewajiban. Demikian kebalnya ikatan kita, demikian eratnya jalinan rasa keyakinan diiringi doa. Begitu percintaan kita sebati dengan cita-cita merancang kehidupan hari muka. Aku gembira menyaksikan kau beroleh kejayaan dulu di kaki tangga, kini di menara.
berbazah petang itu dengan kebisuan apabila aku tidak berdaya lagi menuturkan kata-kata untuk Adli. Sementara aku menunggu keputusan untuk meneruskan pelajaran, kakakku membawa aku tinggal di bandar bersamanya. Aku tidak lagi dapat ke rumah Adli seperti selalu. Hanya kabar berita disampaikan melalui Siti Aisyah, kawan sekampung yang berjiran dengan Adli. Di rumah Siti Aisyah ada talian telefon. Jadi, bila aku ingin bercakap dengan Adli, aku akan menghubungi Siti Aisyah. Persahabatan kami melewati kedewasaan. Di situ, api cinta mulai menyala. Ya, sedari dulu lagi, aku memang cintakan Adli. Itu dia tahu. Tetapi, dia sering menepisnya. Kata Adli, ruang untuk kami bercinta belum waktunya. Kalau sudah sampai saatnya, cinta itu akan lahir sendiri. Fahamlah aku. Dia menolak cintaku dengan lembut dan senyum. Ya, aku menanti cintanya sampai usia dewasaku. Kukira ini waktunya untuk aku meluahkan semula kepada Adli. Aku simpan perasaan ini kemas-kemas di lipatan hati. Aku tak pernah membuka ruang itu kepada orang lain. Aku kira ketika usia 32 tahun, kami sudah cukup dewasa untuk menilai semula cinta remaja dulu. Aku sangka Adli akan membuka gapura hatinya untuk mempersilakan cintaku bertahta. Namun, sekali lagi aku terhumban dalam nestapa. Memang sejak dulu, aku seperti perigi mencari timba. Salahkah aku kalau aku menyintai orang yang baik? Aku tahu, jauh di relung hatinya, Adli juga menyintai aku. Namun, taraf pendidikan dan tingkat sosial menjadi benteng antara kami. Aku sedikit pun tidak kisah tentang itu. Tapi ku tahu, itu semua akan menjadi tentangan ahli keluarga. Aku tahu, Adli tidak mahu itu terjadi. Dia tidak mahu melukai hati sesiapa. Dia tidak mahu membebani perasaan yang sedia terbeban. Dan dia hanya mahu menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Bila Adli berterus terang bahawa tak mungkin kami akan diijab kabulkan, aku sudah mula menerima kenyataan bahawa aku terpaksa melupakannya sebagai seorang kekasih. Tetapi sebagai sahabat, aku membentangkan hamparan persahabatan seluas-luasnya. Aku ingin kami gembira seperti dulu. Hubungan kami tidak diracuni oleh sengketa hati dan percintaan.
pulang ke kota melayari hidup yang penuh rona. Malas memikirkan soal hati dan perasaan. Aku membiarkan saja kekosongan hati tidak terisi. Entah bila akan kubuka kuncinya untuk seorang lelaki, aku tidak pasti. Berselang tahun selepas itu, sehinggalah kepulanganku ke rumah dari tempat kerja disambut oleh sekeping kad jemputan perkahwinan. Berdegup kencang jantung hatiku apabila membaca nama mempelai yang tertera di atas kad tersebut. Muhammad Adli bin Idris dan pasangannya Siti Aisyah Abu Bakar. Patutlah kau tolak cintaku. Rupanya di hatimu sudah ada permaisuri lain yang bersemayam. Berhari-hari aku menangisi suratan ini sampai hati Siti Aisyah mengkhianati aku. Aku sahabatnya. Dia bukan tidak tahu aku sayangkan Adli, malah dialah yang menjadi perantara kami. Seminggu kemudian menyusul sepucuk surat daripada Adli. Ringkas isi suratnya. Sampai renyuk aku baca. Bersulam tangisan yang melimpah. Antara isi suratnya, Aina, buangkan dahulu segala prasangka yang bersarang di hatimu. Aku mengahwini Siti Aisyah kerana dia sekufu denganku. Dia yang paling dekat denganku. Dia juga yang membantu aku ketika aku memerlukan. Dia yang menjaga ibu ketika aku keluar bekerja. Tentu tidak manis dia keluar masuk ke rumahku tanpa kami ada ikatan yang sah di sisi agama. Ibu juga cukup sayang kepadanya. Dan ini semua permintaan ibu supaya kami disatukan. Kau tahu kan Aina, aku tidak akan sekali-kali membelakangi apa sahaja kehendak ibu. Maafkan aku Aina. Biarlah aku tidak mengakui sebenar cinta yang wujud dalam hati ini. Cuma aku mahu kau tahu, kini aku berkerusi roda, kehilangan fungsi sepasang kaki kerana terlibat dalam kemalangan jalan raya. Sama sehari semasa pertemuan terakhir kita dahulu. Aku amat terhutang budi dengan Siti Aisyah. Dialah yang menjadi andang keluargaku Aina. Maafkan aku sekali lagi Aina. Aku tahu aku melukaimu. Hanya satu pintaku Aina. Janganlah kau buang aku sebagai sahabatmu dunia akhirat. Dan satu lagi Aina. Aku sangat berhajat untuk ke Tanah Suci. Namun aku tidak tahu bagaimana caranya. Semoga ada rahmat di hujung sisa usiaku ini untuk menyahut lambaian Baitullah. Sahabatmu Adli. ya Allah, kesedihan apakah yang kau kirimkan padaku ini? Aku faham akan isi suratnya itu. Malah luahan isi hatinya. Adli, aku akan tunaikan hajatmu itu Adli. Aku akan carikan pakej haji dan umrah yang terbaik untuk kau dan Siti Aisyah. Aku janji Adli, aku janji. Tarikh perkahwinan Adli dan Siti Aisyah tiba juga. Aku sudah redha menerima suratan ini. Aku lapangkan hatiku menuju ke majlis penuh kasih itu. Aku hadiahkan mereka dengan sekalung doa yang berpanjangan. Aku tumpang gembira meraihkan hari bersejarah mereka. Sesampai di halaman rumah, walaupun ramai tetamu, tetapi semuanya berwajah sendu. Ada yang menangis tanpa sedikit pun tawaria. Yang ada hanyalah alunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Aku hanya memerhati sekeliling, beradaptasi dengan keadaan. Adakah Makcik Kia minta dijauhkan? Belum sempat aku bertanya, Makcik Laili membisikkan aku, Adli dah tak ada. Adli?
depan rumah Adli itu bukanlah untuk meraihkan hari perkahwinan Adli, tetapi majlis tahlil yang diadakan untuk Adli yang meninggal dunia akibat serangan jantung pada subuh itu ketika bersiap untuk menjabat tangan Tok Kadi ke masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saat kita berpisah, kau pegang erat tanganku, sepertinya tak merelakan kepergianku untuk meninggalkanmu. Dermaga saksi bisu, waktuku kecup keningmu, perlahan kau lepaskan pegangan tanganku. Aku lihat kau menangis, lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Itu yang terakhir ku melihat dirimu. Sudah sering kau kirim surat, namun tak pernah aku jawab. Lalu ku kirimkan undangan agar kau tak berharap. Bukannya aku tak tega, bukan pula aku tak cinta, karena orang tua yang tak merestui cinta kita. Lambaian tanganmu masih ku ingat selalu. Itu yang terakhir ku melihat dirimu. Sudah sering kau kirim surat, namun tak pernah aku jawab. Lalu ku kirimkan undangan agar kau tak berharap. Bukannya aku tak tega, bukan pula aku tak cinta, karena orang tua yang tak merestui cinta kita. Dermaga saksi bisu, waktu